Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apakah yang dimaksudkan dengan hidrologi? Hidrologi merupakan suatu kajian berkaitan perairan bumi termasuk pergerakan, kimia dan pengedarannya. Sebagai contoh, proses kejadian hujan. Proses kejadian hujan merupakan salah satu komponen terpenting dalam kitaran hidrologi termasuk proses penyejatan dan pemeluapan. Terdapat beberapa bentuk titisan hujan seperti salji, hujan beku, hujan batu, hujan dan akhir sekali hujan renyang. Proses kejadian hujan sangat penting dalam kitaran hidrologi untuk membekalkan air dari atmosfera ke bumi. Proses pemeluapan akan berlaku terlebih dahulu sebelum berlakunya hujan. Awan yang terbentuk dari proses pemeluapan merupakan gabungan dari titisan air yang sangat kecil. Hujan hanya akan berlaku apabila titisan air tersebut bergabung melalui proses pemeluapan dan mempunyai berat yang cukup untuk membentuk hujan. Proses sejatan merupakan proses pertukaran air daripada bentuk cecair kepada wap air. Proses ini berlaku di kawasan-kawasan permukaan air yang terdedah seperti laut, sungai, tasik dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor untuk proses ini seperti suhu, tekanan wap, kemasinan air, nilai kelembapan bandingan, luas permukaan dan akhir sekali pengaruh angin. Proses transpirasi. Proses transpirasi merupakan proses sejatan air daripada daun tumbuhan. Proses ini mengangkut lembapan air dari tanah melalui akar ke liang-liang kecil pada daun iaitu stoma. Terdapat beberapa faktor untuk proses ini seperti suhu, keamatan cahaya, pergerakan udara dan akhir sekali kadar kelembapan. Proses pemeluapan merupakan proses pertukaran air daripada bentuk wap air kepada cecair. Proses ini sangat penting dalam pembentukan awan dan merupakan cara untuk air sejatan kembali semula ke bumi. Terdapat beberapa faktor untuk proses ini seperti suhu, kadar kelembapan, luas permukaan dan akhir sekali pengaruh angin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang jenis-jenis hujan. Terdapat 3 jenis hujan iaitu hujan perlakan, hujan orografik dan hujan siklon. Hujan perlakan berlaku pada cuaca panas di kawasan tropika seperti di Asia Tenggara. Intensiti bagi hujan ini sangat tinggi, namun berlaku dalam jangka masa yang pendek. Seterusnya, hujan orografik. Hujan ini berlaku di kawasan pergunungan akibat pergerakan angin yang melintasi gunung. Ciri utama hujan jenis ini ialah lereng angin mendapat lebih banyak hujan, manakala lereng-lereng bawah tanah tetap kering tanpa hujan. Kawasan yang kering dan tanpa hujan ini dikenali sebagai kawasan bayangan hujan. Akhir sekali, hujan siklon. Hujan ini terjadi disebabkan puting beliung dan berlaku di sepanjang bahagian depan taufan. Intensiti bagi hujan ini sangat rendah, namun berlaku dalam jangka masa yang lama. Ini saya akan teruskan dengan kaedah pengukur hujan. Baiklah, alat pengukur hujan digunakan, ia terbagi kepada 3. Alat pengukur hujan yang pertama adalah alat pengukur hujan tidak berekod. Alat ini akan mengukur pemendakan kumulatif yang berlaku pada titik tertentu dalam jangka masa tertentu. Ia juga diletakkan bersambung ke platform pengumpulan data yang membolehkan penghantaran data ke satelit yang seterusnya menyampaikan maklumat ke stesen penerima. Seterusnya untuk alat pengukuran hujan berekod, ia juga terbagi kepada 3 jenis alat, di mana ia juga lebih popular dengan gelaran alat pengukur hujan automatik. Alat pengukur hujan berekod yang pertama adalah penimbang tolok. Ketika jumlah curahan hujan tertentu diterima dalam tangki yang berada di atas imbangan spring tuas, pen digunakan untuk bergerak pada graf yang melilit drum jam. Pergerakan drum akan menentukan skala masa, manakala gerakan menegak pen akan menentukan jumlah pemendakan. Yang kedua adalah baldi titisan ataupun tipping bucket. Ia terdiri daripada
penerima silinder berdiameter 30 cm dengan corong di dalamnya. Tepat di bawah corong, sepasang baldi berputar dipusingkan sehingga apabila salah satu baldi menerima curah hujan 0.25 mm, ia akan menitis dan dikosongkan ke tangki di bawah. Dan proses ini akan diulang semula. Titisan baldi bergerak dan litar elektrik menyebabkan pen bergerak pada graf. Walau bagaimanapun, jenis ini tidak dapat merekod salji. Yang ketiga adalah alat pengukur hujan jenis apungan. Ketika hujan dikumpulkan di ruang apungan, pelampung bergerak ke atas yang menyebabkan pen bergerak pada graf yang berada di sekeliling jam. Apabila ruang apungan dipenuhkan, air disedot keluar secara automatik melalui tiub sifon yang berada di ruang sifon yang saling bersambung. Baiklah, yang terakhir sekali adalah tolok keamatan hujan, di mana keamatan hujan diukur pada ketinggian lapisan air yang menutupi tanah dalam jangka waktu tertentu. Jika hujan tetap di suatu tempat itu turun, ia akan membentuk satu lapisan ketinggian tertentu. Seterusnya, bagi kaedah ini, alat pengukur hujan jenis baldi titisan ataupun tipping bucket sesuai digunakan kerana ianya mengukur dengan nilai yang lebih tepat. Sesuatu perkara itu mestilah hadir dengan isu. Apakah isu bagi hujan? Baiklah, isu pertama bagi hujan ialah hujan lebat. Apakah yang dimaksudkan dengan hujan lebat? Hujan lebat bermaksud kadar curah hujan melebihi 7.5 mm per jam ataupun di antara 10 mm per jam hingga 50 mm per jam. Dan apakah puncanya hujan lebat berlaku di Malaysia? Baiklah, hujan lebat di Malaysia disebabkan oleh dua monsun, iaitu monsun barat daya dan monsun timur laut. Monsun barat daya bermula daripada bulan Mei hingga September, manakala monsun timur laut bermula daripada bulan November hingga Mac. Kesan daripada hujan lebat yang berterusan adalah akan menyebabkan banjir. Di Malaysia terdapat dua jenis banjir, iaitu banjir kilat dan banjir monsun. Banjir kilat mengambil masa yang pendek untuk surut, manakala banjir monsun mengambil masa sehingga sebulan lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Isu yang kedua adalah isu hujan asid. Hujan asid terbentuk antara air hujan dan juga gas yang berada di atmosfera seperti sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida. Punca berlakunya hujan asid ini boleh dikategorikan kepada dua, iaitu aktiviti manusia dan juga semula jadi. Untuk aktiviti manusia, yang pertama adalah pelepasan asap daripada kilang, pelepasan asap daripada exhaust kenderaan, penggunaan baja jenis nitrogen dan juga peleburan biji timah. Untuk semula jadi pula, yang pertama adalah peredaran lautan, letusan gunung berapi dan juga penguraian bahan organik. Antara kesan hujan asid ini adalah yang pertama, menjejaskan kesihatan manusia seperti keresahan mata dan juga kulit. Selain itu, infrastruktur bangunan akan musnah. Seterusnya, ekosistem akuatik akan tercemar, tanah dan hutan yang subur akan terjejas. Kesimpulannya, terdapat banyak ilmu yang bermanfaat dan berguna apabila kita mengkaji dan mempelajari tentang fenomena hujan ini. Maka dengan itu, sebagai makhluk, kita hendaklah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Untuk penambahbaikan yang telah cadangkan oleh kumpulan kami adalah, yang pertama adalah menggunakan sistem peperitan yang sistematik agar kawalan banjir dan hujan lebat dapat diatasi. Yang kedua, menggunakan atau memperkenalkan atau memasang pengubah pembangkit ataupun penyental pada exhaust kenderaan dan juga cerobong asap di kilang. Akhir sekali adalah meneutralkan kawasan tadan hujan yang tercemar dengan menggunakan kaedah pengapuran di mana batu kapur menjadi bahan utama. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.